Ketika dan kita akan sambung semula selepas ini. Yang ini sebenarnya amat terkait dengan keadaan ekonomi serantau dan juga dunia. Kalau apa-apa berlaku, kita akan dimangsakan. Kita boleh tengok negara-negara yang baik seperti Iran atau negara-negara maju pun. Walaupun bagaimana macam Iran umpamanya disekat ekonomi dengan contohnya di penuh dengan padi-padi. Jadi bila apa berlaku pun kemerosotan di dunia tadi, mereka tak payah bimbang. Makanan tetap ada. Ya. Jadi negara kita nampak masih lagi mengimport jadi makanan. insentif amat-amat digalakkan. Dan insentif tu kalau Prof rasa tak semesti dari segi wang ringgit, tak mungkin dari segi biji benih, mungkin dari segi keluasan tanah, bantuan-bantuan. Insentif tu ada dua. Satu yang material, satu yang non-material. Contoh yang non-material ni, education tadi. Okey, bagi mereka pendidikan yang betul, bagaimana plantation management boleh dijalankan, dan juga insentif bentuk material tadi seperti baja dan biji benih tadi. Ya. Jadi kedua-dua ke parlimen agaknya. Masih. Oh, belum lagi. Kita akan teruskan lagi. Saya belum dapat signal lagi. Saya nak sentuh sikit doktor berkenaan dengan sistem perbankan negara kita ini. Rakyat di bawah sana pahaman mereka secara ringkas ialah BLR yang terlalu tinggi. Jadi adakah kerajaan akan melihat perkara ini balik? Sebab apa kalau BLR yang terlalu rendah pun, terlalu longgar pun akan jadi masalah kepada kita. Jadi apa pandangan doktor dalam perkara ini? Itu yang saya sebutkan daripada awal. Dasar fiskal mesti sentiasa seiring dengan dasar kewangan, polisi kewangan, dan saya kira ini juga yang Bank Negara sebagai orang yang institusi yang bertanggungjawab dalam mengawal inflasi dan juga soal polisi kewangan memang bekerja dengan dekat sentiasa dengan Kementerian Kewangan lah umpamanya. Dan sebab itulah dalam hal ini saya kira dia terkait dengan soal OPR tadi, dasar faedah semalaman yang akan memberi kesan sama ada BLR naik dan yang turun. Saya tidak menjangkakan bahawa OPR akan dinaikkan kerana dalam konteks kita nak menjana orang supaya menggunakan, membeli domestic demand tu perlu kita tingkatkan. Jadi dengan meningkatkan kadar faedah umpamanya, dia akan merencatkan aspek domestic demand ini. Jadi saya kira dalam suasana ekonomi yang tidak menentu ini, kerajaan akan sentiasa mengimbangi antara dua aspek inilah. Sebab itulah hari ini kita bincangkan soal dasar fiskalnya. Tetapi pada masa yang sama, tiap-tiap bulan Bank Negara sentiasa akan review sama ada kadar inflasi kita tinggi dan rendah. Dia akan monitor perkara itu secara lebih dekat, mengawal selia lah. Lagi satu, kita pun pernah diwar-warkan dengan untuk meningkatkan pelaburan di bursa kita. Melalui teraju contohnya telah mengenal pasti hampir 1,000 syarikat yang berupaya Bumiputera yang boleh disenaraikan di bursa Malaysia. Jadi menganjakkan nilai di bursa Malaysia itu bukan saja dari syarikat dalam, tapi kita juga mahu syarikat luar datang untuk melabur dan menyenaraikan syarikat mereka di Malaysia. Dalam surat khabar hari ini saya lihat dalam Star contohnya ada persoalan mengatakan mungkinkah organisasi seperti Felda mungkinkah akan disenaraikan di pasaran saham. Jadi apa pandangan maybe Profesor dalam itu? Sudah sampai masanya untuk kita mengiktirafkan Bumiputera. Okey, saya minta maaf doktor, kita telah pun diberi signal. Kita akan ke parlimen untuk mendengar pembentangan bajet 2012 yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tak dengar. Okey, saudara para penonton yang dihormati sekalian, kita baru saja mendengar ucapan ataupun pembentangan bajet 2012 yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang merupakan Menteri Kewangan Malaysia dengan tajuk Dasar Transformasi Nasional, Bajet Membela Rakyat, Mensejahtera Negara. Kita dah lihat tadi sepintas lalu selama 2 jam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan belanjawan 2012. Dan sebelum kita berhenti rehat ke parlimen tadi, saya sempat bertanya dengan Profesor berkenaan Felda listing, dan ia telah pun disentuh oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pembentangan bajet kali ini. Mungkin Prof boleh ulas sikit secara ringkas agaknya. Untuk Felda Global Venture Holding, syarikat Felda Global Venture Holding ataupun FGVH ini untuk dilistingkan pada tahun 2012 memang amat sesuai sekali sesuai dengan masanya, di mana ianya adalah merupakan pembangkit ekonomi di kalangan
peneroka-peneroka. Ianya merupakan sokongan pendapatan bagi mereka yang menikmati yang berhormat diuran runtuh tadi ya. Jadi cuma apa yang kita ingin peringatkan bahawa diuran runtuh yang dimasukkan di sini haruslah dibelanjakan dengan cara hemah sebagaimana yang kita telah katakan tadi ya. Jadi pandai-pandailah kita mengagihkan pendapatan yang kita dapat tadi untuk bukan masa sekarang, masa kini tapi juga masa hadapan. Terima kasih Prof. Dan kita lihat juga Perdana Menteri telah menyentuh perkara-perkara penting. Saya rasa kita telah mendapat sepenuh-penuhnya maklumat yang telah dibentangkan tadi yang menyentuhi soal pendidikan di mana anak-anak kita dan keluarga yang punya tanggungan ramai mendapat pengecualian cukai dari segi buku dan sebagainya. Begitu juga pembangunan infrastruktur luar bandar termasuk di kawasan Felda, di kawasan estate dan kampung-kampung dan sebagainya. Dan juga habuan penjawat awam dalam skim saraan baru mereka dan sebagainya. Ini termasuk juga pesara-pesara kerajaan, golongan-golongan profesional dan juga semua pihak nampaknya disentuh dalam bajet ini, termasuk kalau kita lihat tadi pemandu teksi contohnya, pesara awam, profesional dan sebagainya. Ini akan diulas oleh panel sebentar lagi. Jadi saya terus kepada doktor, apa rumusan yang dapat doktor simpulkan daripada pembentangan secara khususnya tadi? Silakan. Saya rasa pembentangan belanjawan 2012 ini yang bernilai 232 bilion, ada kenaikan penambahan sebanyak 19 bilion. Sebenarnya seperti mana yang ramai sudah membuat telahan bahawa dia akan menjadi suatu belanjawan yang dinanti-nantikan. Dan mungkin kalau orang nak kata gula-gula pun mungkin gula-gula yang baik sebenarnya. Tetapi satu aspek yang kita kena ingat yang saya rasa amat bersyukur sekali ialah prinsip maqasid asy-syariah tadi yang kita sebutkan bahawa kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Kekayaan itu tidak harus berlega sekitar orang kaya saja. Diterjemahkan dalam bajet kali ini. Seperti mana yang Datuk sebutkan tadi bahawa dia bukan hanya merujuk kepada golongan elit, usahawan-usahawan atasan, tetapi juga golongan marhain di peringkat bawahan, daripada peringkat sektor awam maupun sektor swasta, orang di bandar maupun di luar bandar. Dan kita boleh lihat bahawa secara spesifik Datuk Seri Najib menyentuh soal bagaimana kaedah untuk berhadapan dengan ataupun strategi dalam menangani kos sara hidup, yang saya kira ini perkara yang kita bincangkan daripada awal. Secara jangka masa panjangnya kita harus mempersiapkan dari segi food security umpamanya, dan jaminan makanan bagi seluruh rakyat melalui dasar disebut sebagai dasar agro negara kalau tak silap 2011 sampai 2020. Ini satu saya kira satu dasar yang cukup penting, kerana saya memang dah lama mendambakan agar makanan asasi masyarakat dan rakyat negara ini tidak perlu lagi kita berharap ataupun bergantung harap pada import, tetapi kita dapat jana. Sebab kita bukannya negara yang yang berlatar belakangkan padang pasir. Kita adalah negara yang cukup subur dari segi pertaniannya. Saya kira ini antara perkara yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Jadi maknanya perkataan inklusif itu telah termaktub dalam belanjawan yang dibentangkan oleh Perdana Menteri tadi. Sebab saya lihat contoh ni sektor perubatan, ia merangkumi semua pihak yang akan menerima bantuan dari segi insentif, termasuk doktor-doktor yang bertugas lebih masa dan sebagainya. Semua itu telah pun dikaji semula. Saya tertarik kepada satu poin yang mana penjawat awam akan mendapat bonus setengah bulan dan juga satu sistem saraan baru yang merupakan kenaikan. Jadi saya berharap perkara ini tidak mengganggu proses kita untuk mengatasi inflasi negara. Saya berbalik kepada Profesor. Bagaimana untuk kita memastikan kekangan ini supaya inflasi itu tidak meningkat ke tahap yang lebih tinggi untuk kita awasi? Untuk mengatasi kekangan tadi ini, jadi kerajaan seharusnya mengambil pendekatan yang memerlukan kerjasama antara swasta dan kerajaan, di mana salah satu daripada contohnya ialah tadi BLR tadi yang kita bincangkan tadi harus diperketatkan. Maknanya tidak sewena-wenanya dengan diberi kelonggaran untuk menaikkan. Itu salah satu daripadanya. Dan juga pemantauan harga-harga yang ada di pasaran juga patut dilaksanakan tadi dengan serius. So maknanya kerjasama di antara kerajaan, di antara rakyat dan kerajaan perlu supaya kita dapat membendung gejala inflasi yang akan memberikan keburukan kepada semua rakyat Malaysia. Kita berhenti setakat ini dulu dan kita akan sambung sebentar lagi.